Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersua lagi kita dalam Malaysia hari ini untuk edisi Khamis 29 Julai 2021 bersamaan 19 Zulhijjah 1442 Hijrah. Saya Ali Iskandar, dah lama tak jumpa kawan saya. Dah lama kita tak bergandengan bersama di SMHI. Semoga Ali sihat. Alhamdulillah sihat adanya. Dah selesai dua dos. Alhamdulillah. Dah? Saya pun dah selesai bulan lepas. Saya rasa kita selang sehari saja. Syabas Ali. Syabas Sofia. Boleh tanggal? Belum lagi. Belum lagi. Walaupun kita dah complete ataupun mendapatkan 2 vaksinasi dengan sempurnanya. Alhamdulillah diucapkan kepada semua. Tapi jangan kita lalai lah. Pasti kena jaga SOP kita, penjarakan dan juga pelitup muka ini adalah juga perisai yang penting perlu diadakan setiap masa. Betul. Ya, bila kata kita jaga kita ni bukan aku jaga aku. Kan? Saya dah vaksin jadi mungkin kita dah selamat dan kalau ada kita dijangkiti pun badan kita berupaya untuk bertahan tetapi kita akan membawa virus itu ke tempat lain. Jadi selagi boleh pakailah pelitup muka. Kan? Bagi anda yang kalau belum dapat vaksinasi yang pertama pun jangan rasa sedih, jangan rasa kata discourage atau tidak bersemangat kerana tentunya hari demi hari ini pastinya akan dapat giliran anda itu tenang dan bersabar. Ya, tenang dan bersabar. Kalau tidak sekarang pun ada beberapa PPV yang memberi peluang untuk walk in kan? Ya, jadi jangan lepaskan kesempatan kalau ia berada di kawasan berdekatan dengan anda. Ambillah kesempatan ini sebab kita nak capai herd immunity secepat yang mungkin. Secepat yang mungkin, betul. Harapannya menjelang 2022 ni kita akan mendapat vaksinasi berkelompok yang kita idamkan lah. Dan bercakap dan menyentuh berkenaan 2022 ini. Antara perkara yang perlu kita risaukan juga dalam kita sibuk menangani atau melawan COVID-19 ini, jangan kita lupa juga yang dunia planet kita ini juga perlu dijaga. Ada satu laporan yang mengatakan yang kita bakal melihat 38 juta kilogram sampah setiap hari di negara kita. Bayangkan Ali. Ini bukan 38 kilogram sampah tau. Juta. Ya, itulah dia. Jadi ini keadaan yang barangkali sudah menjadi kebiasaan kepada kita semua melihat item-item ini berada di sekitar kita dan sepatutnya. Tapi ini yang saya perasan lah, masa PKP 1 yang ketika betul-betul kita rasa lockdown tu bersih kan? Bersih. Saya ingat lagi. Sungai pun bersih. Dan macam-macam yang kita rasa macam ini ada harapan untuk kita kembali membersihkan bumi kita. Betul. Tetapi selang beberapa fasa ni nampak balik seperti biasa. Walaupun kita tak keluar sekerap yang sebelumnya, sebelum PKP, kita nampak keadaan itu kembali seperti biasa. Dengan sampah pun masih lagi tinggi. Kan? Yang menyedihkannya bila Ellie cakap, bila melihat semula itu seakan kita back to normal tu, macam seperti pemandangan yang biasa penuh dengan sampah. Padahal hakikatnya kita melihat situasi yang kotor ini seperti satu kebiasaan di negara kita. Itu yang kita tidak inginkan sebenarnya. Kalau kita boleh menjadikan contoh negara-negara lain, mereka menjaga sungai, mereka memastikan disiplin dan sikap mereka untuk membuang sampah itu walaupun tidak dilihat orang lain. Mereka tetap menjaga disiplin untuk memastikan sampah itu sampai ke tempat yang betul. Tong dalam tong, bukan sebelah tong. Perkara seperti itu yang kita nak caknakan. Sikap kita ini akan menentukan kebersihan negara kita menjelang tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Dan tahun 2020 ke atas ni ada sampah baru yang kita lihat merata-rata ni. Macam-macam color. Macam-macam warna. Hari ini kita akan bincang lebih lanjut seketika nanti dan kita juga nak berbicara tentang inspirasi orang Melaka terhadap atlet Filipina yang berjaya meraih emas untuk sukan angkat berat. Ini dia. Awak 55 kilo ke? Dalam kategori yang sama. Keringan lagi. Ring sikit lah. Tapi inilah dia. Hedlin Diaz. Ini dia. Saya dengar kata telah pun terkandas di Malaysia sejak tahun 2019. Di sepanjang panjang persediaan untuk ke Olimpik Tokyo ini, beliau berada di Melaka, Jasin Melaka untuk training dan sebagainya. Bayangkan kita nak bawakan seorang individu yang hebat ini yang menjaga Hedlin di sana. Ya, betul. Hikmah di sebalik terkandas itu. Kan? Mula-mula memang kata nak tukar angin, nak berlatih di tempat lain. Lepas tu berlatih di Kuala Lumpur. Kemudian terkandas, turun ke Melaka dan betul-betul diberi, saya teringat macam filem Karate Kid. Kan, masuk ke kawasan yang di luar kebiasaan, kemudian berlatih, masuk pertandingan,
champion. Sebab dengar dia buat kat garaj rumah saja dan dia ubah suai. Jadi kita nak tahu macam mana persediaan dan training, latihan seorang Olympian ini yang menjadi seorang atlet Filipina pertama mendapatkan pingat emas itu untuk negara dia. Dalam sukan yang bukan calang-calang pula tu. Betul. Ya, okey. Jadi apa yang kita boleh bawa ataupun inspirasi yang kita boleh bawa selain daripada nama tempat itu di Melaka itu sudah mula menjadi perhatian dunia. Betul. Kan? Ada sesuatu lagi yang kita patut belajar sebenarnya. Yep. Okey, itu satu, dan kita akan bersama dengan Ironman Malaysia yang dah ada geng. Dah ada geng. Alif Sata and the Locos. Yes, dengan kata ini dia anugerah terindah. Kalau anda melihat kualiti muzik videonya, anda tahulah. Itulah dia. Inilah dia. Alif Sata. Akan kita bawakan untuk menceritakan apakah perjalanan dan hala tuju mereka tahun ini. Baru beberapa hari video muzik ini dilancarkan. Yep. Dan yang menariknya sejak PKP ni ataupun sejak pandemik ini banyak video muzik yang dimuat naik disebutkan tentang pematuhan SOP. Jadi lagu ini juga ada. Cuma itulah tajuk dia apa terindah? Anugerah terindah ni buat saya menjangkakan lagu macam lagu sedih ataupun lagu ballad. Sekali muzik dia ada saksofon dan sebagainya kan, ada groove yang tersendiri. Okey, nanti kita akan bersama dengan mereka. Dan lebih penting ini, paling penting, dalam kita nak merancakkan 500,000 dos sehari ni, dari 500,000 yang divaksin tu, berapa ramai yang takut jarum? Ya, kita bukan cakap dan meraihkan sesiapa yang tak nak vaksin, tetapi golongan ini yang betul-betul takut dan kadang-kadang tu mendengar perkataan jarum saja boleh termuntah, boleh masuk dalam keadaan panic anxiety. Ini yang kita nak ketahui. Visual untuk anda lihat, mereka memberikan respons yang kata kita macam dapat nampak jarum tu kita biasa saja kan, tapi bagi mereka ni, mereka betul-betul merasa takut dan anxiety itu. Dan adakah ini satu perkara yang boleh diatasi? Seorang individu akan berkongsikan dengan kita walaupun takut jarum, telah pun mendapat vaksinasi, dan bagaimana cara beliau mengatasi pemikirannya itu, sedangkan orang kata bila fobia ni dalam diri tau. Ya, betul. Okey. Namanya ialah trypanophobia. Trypanophobia. Jangan keliru sebab ada trypophobia juga. Ini trypanophobia. Okay. Jadi bagaimana diatasi ataupun adakah boleh mengatasi ataupun reda saja. Tapi itulah dia. Apatah lagi vaksinasi 2 dos kan? Dos pertama pun dah trypanophobia, tapi dia berjaya mengharunginya, nak dos kedua pula. Ingat ke dah habis kan? Kalau anda mempunyai trypanophobia ini, jangan risau, ini last slot untuk anda. Kalau anda mengenali siapa sahaja, tentunya vaksin COVID-19 ini adalah satu perlindungan dan perisai kita semua. Tak ada pilihan lagi, kita mesti ambil. Ya, betul. Okey. Kita juga bincang kepada anda berkenaan ialah kepentingan mendapatkan vaksin dalam situasi sekarang ini memanglah tidak boleh dinafikan. Dan kalau anda belum mendapatkan tarikh temu janji vaksin, selalulah update MySejahtera anda ataupun boleh hubungi helpdesk di MySejahtera. Dan tidak kira di mana anda berada, anda akan berhampiran dengan PPV untuk anda mendapatkan suntikan. Sebelum kita bercakap dengan tetamu kita mengenai pelbagai kerenah masyarakat kini yang mengambil vaksin, kami amat berterima kasih kepada semua penonton yang memberikan pandangan mengenai perbincangan MHI semalam. Ya, dan isu maafkan saya. Isu ubat kontroversi Ivermectin ini memang hangat diperkatakan dan sepertinya dinasihatkan oleh Dr. Nur Sufiza Ahmad, Timbalan Pengarah Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi Cawangan Pengurusan Farmasi KKM semalam. Kita tunggu apa keputusan ujian klinikal yang sedang dijalankan, dan sementara itu dapatkanlah suntikan vaksin. Dan ramai yang memberikan pelbagai pandangan dan pendapat peribadi mereka mengenai isu ini. Bagi anda yang kurang jelas tentang isu ini, sebablah bila ramai orang kata bagus, walaupun belum ada ujian keputusan klinikal, keputusan ujian klinikal, ramai rasa macam tak apalah, kita gunalah. Apapun, mari kita tonton semula apa yang diperkatakan oleh Dr. Nur Sufiza. Saksikan. Seperti yang semua sudah maklum, semua produk ubat-ubatan di Malaysia perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan terlebih dahulu sebelum ianya dipasarkan kepada kepengguna, termasuklah produk-produk yang dibuat di luar negara. Sebelum didaftarkan, produk-produk ini akan diuji dan dinilai bagi memastikan ianya selamat, berkesan dan berkualiti.
Setiap ubat yang berdaftar punya indikasi tertentu yang telah dibuktikan secara klinikal di mana ianya selamat dan berkesan untuk digunakan. Penggunaan off-label bermaksud penggunaan suatu ubat tidak mengikut indikasi atau tujuan asal pendaftaran dengan mana-mana badan atau agensi regulatory sama ada di Malaysia ataupun luar negara. Di Malaysia, sehingga kini ivermectin hanya didaftarkan sebagai antiparasit untuk kegunaan haiwan sahaja. Ivermectin tidak didaftarkan untuk kegunaan manusia ataupun indikasi untuk rawatan jangkitan COVID-19. Kebenaran penggunaan ivermectin secara off-label pada masa kini adalah hanya untuk pesakit dalam kajian klinikal seperti mana yang disarankan oleh World Health Organization ataupun WHO. Ini adalah kerana pesakit yang mendapat rawatan ivermectin memerlukan pemantauan rapi oleh pakar perubatan. Memandangkan ubat ini tidak berdaftar dan hanya digunakan dalam kajian klinikal, permohonan bagi membawa masuk ubat ini perlu melalui bahagian regulatory farmasi negara ataupun NPRA. Ivermectin ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan parasit tropikal seperti onchocerciasis dan strongyloidosis. Di Malaysia, sebanyak 31 produk ivermectin telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan untuk kegunaan haiwan seperti dalam rawatan jangkitan parasit atau lebih dikenali sebagai jangkitan cacing. Ivermectin ini sebenarnya dikategorikan sebagai racun kumpulan B di bawah Akta Racun 1952 dan peraturan-peraturannya serta Akta Jualan Dadah 1952 dan peraturan-peraturan dadah, kawalan dadah dan kosmetik pada 1984 yang melibatkan keperluan perlesenan serta keperluan pendaftaran. Sehubungan dengan itu, semua pengimportan, penjualan, pembekalan dan pengedaran ivermectin perlu mematuhi perundangan undang-undang yang ada di dalam negara. Mereka yang memiliki dan menjual ubat tidak berdaftar ini adalah menyalahi undang-undang dan boleh dikenakan tindakan. Program Perkhidmatan Farmasi melalui bahagian penguatkuasaan farmasi sentiasa memantau pengiklanan dan penjualan ubat-ubatan di pelbagai media bagi memastikan maklumat yang sampai kepada pengguna adalah tepat dan tidak mengelirukan. Sebagai maklumat, mulai Januari hingga 27 Julai 2021, bahagian penguatkuasa farmasi telah menerima 33 aduan berkaitan penjualan ivermectin dan sedang mengambil tindakan. Selain itu, bahagian pengedaran farmasi juga telah membuat serbuan sebanyak 21 serbuan sepanjang tahun 2020 hingga 27 Julai 2021. Ini melibatkan kes keluaran ivermectin yang mana jumlah rampasan melebihi RM12,000. Sehubungan dengan itu, orang awam dinasihatkan agar tidak terpengaruh dengan penjualan ivermectin yang berkuasa sebagai rawatan atau pencegahan COVID-19. Walaupun kini terdapat pelbagai produk yang mengandungi ivermectin di pasaran, ianya dikuatiri produk ini dijual dan dibawa masuk ke Malaysia secara tidak sah dan berkemungkinan merupakan produk palsu yang boleh memudaratkan pengguna seperti pening, alahan, muntah, sawan, koma, malah ianya boleh membawa kepada maut. Baik, itulah tadi penjelasan Dr. Nur Sufiza. Seperti biasa, kalau kita berdepan dengan suasana dan tempoh yang getir ini, satu situasi boleh dilihat dalam pelbagai aspek. Dan satu situasi juga pastinya ada 2 atau 3 pihak yang mempunyai pemandangan yang beza. Tapi hakikatnya kita semua perlu tahu dan cakna dan mengambil tahu apakah fakta-fakta sebenar sebelum mendapatkan apa perubatan sekalipun. Ya, kalau kita marah orang buat keputusan secara tiba-tiba, kan tanpa mengambil perkara-perkara yang tertentu, memberi perhatian dan sebagainya, kita juga harus sedemikian. Jadi nantikan keputusan klinikal, kemudian kita buat keputusan. Okey, sebab ini membabitkan nyawa juga selain daripada kesihatan. Betul. Okey, baik, kita dah tinggalkan sedikit dan siapa yang ada temu janji ni hari ini pergi, jangan tak pergi ya. Pergi, jangan tak pergi. Takut. Sekejap je. Sekejap saja. Sekejap saja. Tapi kalau yang takut jarum, tengok sekejap. Ya. 1 dalam 10 orang dalam dunia ini takut jarum. Jadi agak tinggi nombor itu. Tapi kita bukan nak memalukan sesiapa, ini bukan satu yang orang kata perlu rasa malu pun. Kita sama-sama mengharungi dan mengatasi perasaan takut ini bersama-sama. Okey, kita saksikan dulu bingkisan ini, takut cucuk jarum. Jom kita saksikan. Jangan tangan aku. Kita tengok hari Senin kalau tak suruh ke kita ambil darah. Allah.
Jangan macam ni. Aku ada ni. Tengok sana. Tengok aku tengok muka aku. Bagi aku dulu. Okey. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan salah cucuk. Macam Oh, siap dah. Siap dah je. Dapat ya? Barangkali apabila video ini menjadi tular, ramai melihat ini sebagai satu yang menggelikan hati. Tetapi hanya individu yang menghadapinya saja tahu betapa sukarnya situasi itu. Jadi syabas kita ucapkan kepada penerima vaksin tadi, juga seorang petugas kesihatan. Dikenali sebagai Muhammad Hafizi Ani. Syabas kepada anda mendapatkan vaksin. Okey, dan beliau bersama kita. Ya. Alang-alang kita tunjuk video dia, kita nak bersembang dengan beliau juga. Itulah dia. Assalamualaikum Hafizi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Itu scrub ya? Saya tengah kerja. Tengah kerja. Bermakna kalau pakai scrub tu maknanya frontliner lah tu. Jadi ini satu cerita frontliner yang sangat-sangat unik lah kan. Iaitu frontliner yang ada kebimbangan atau fobia tersendiri ni. Okey, selain daripada Hafizi, di kaca TV sekarang juga kita ada Dr. Nurul Nadia Ismail, pakar psikiatri dari Hospital Kulim Kedah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat doktor ya? Sihat semua di Alhamdulillah. Kami dah 2 dos. Lengkap 2 dos. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, terima kasih kedua-duanya meluangkan masa. Mungkin kita sedikit nak dengarkan dululah cerita Encik Hafizi sendiri sebagai seorang yang orang kata mencari seluruh kekuatan untuk mendapatkan vaksin itu. Pengalamannya kongsikan sedikit. Okey, Cop. Hafizi, sebelum tu kalau boleh di mana-mana ada audio MHI tu kalau boleh di-mute kan sebab ada sedikit feedback. Mungkin kawan-kawan nak dengar juga kan perbincangan ni kan. Okey. Bawa sana. Kuat sangat kata. Tapi itu biasa. Kan ini norma baru di perkara biasa. kan. Betul-betul. Kita pastikan semua mendengar dengan jelas. Okey, sekarang okey dah? Ya, boleh. Baik, silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bagi saya memang adalah seorang yang takut jarum daripada saya kecil lagi. Daripada saya sekolah rendah, sekolah menengah, sama saja. Saya memang tak boleh nak hilangkan rasa takut jarum ni. Jadi saya sebagai frontliner, saya harus dan kena ambil jugalah vaksin. Walaupun saya takut, saya letak belakang perasaan takut saya demi untuk lindungi diri saya dan lindungi pesakit-pesakit saya sendiri. Okey. Dan video yang tular itu adalah video dos kedua ya? Ya, dos kedua. Okey, dos pertama tu adakah azabnya tu sama seperti Zul atau lebih menakutkan lagi? Perasaannya. Dos pertama dan dos kedua perasaan dia sama sahaja, video dia pun sama sahaja, tak ada beza. Memang saya takut tu tak boleh kurang ke. Walaupun dah melalui dah menumpuhi. Ya, walaupun saya dah vaksin pertama pun saya teruk juga. Nampak vaksin cungapan dia tu di sebalik pelituk muka tu kan? Betul. Ya, kita yang tengok pun rasa risau ya. Jadi Hafizi memang perlu menarik sesiapa sahaja berada di Hafizi untuk membantu menenangkan Hafizi ya? Ya, itu cara saya untuk saya tenangkan diri. Saya akan bawa kawan saya untuk bantu saya sebab saya tak boleh nak harungi dia secara sendiri. Okey. Baik. Dia setiap individu ada cara sendirilah untuk tenangkan diri dia orang sendiri. Macam mana? Bagi saya datang awal. Saya datang awal untuk ke PPV dan juga saya bawa kawan saya lah untuk menenangkan saya ketika saya dicucuk. Seperti yang boleh dilihat lah. Ya. Okey, ketika menempuhi saat itu sebab bagi setengah kita ni memang kita rasa jarum tu masuk. Dan cuma kita macam doktor ataupun petugas yang menyuntik itu kata tarik nafas, lepas kan. Jadi perkara itu membuatkan kita lupa yang jarum sedang dimasukkan ke dalam badan kita. Tapi apa yang bermain di fikiran ketika itu, Hafizi? Yang bermain di fikiran saya, memang saya rasa jarum tu masuk. Bila part jarum tu masuk tu yang
dia punya perasaan saya takut sangat tu yang bila part jarum tu masuk dah saya memang tak boleh ditenangkan. Okay. Dia memang saya takut jarum tu lah, perasaan ngilu yang masuk dalam isi kita tu. Itu yang part saya takut. Jadi adakah rontaan dan jeritan itu sedikit sebanyak mengalihkan perhatian ke ataupun itu menambahkan lagi kegusaran dan keresahan? Bukan. Dengan cara saya menjerit tu saya dapat divert sikit saya punya rasa takut dan rasa sakit tu. Okey, distraction sedikit lah daripada kesakitan distraction. tu. Okey. Betul. Okey Hafizi, kita tanyakan kepada Dr. Nurul Nadia. Baik doktor, berdasarkan apa yang doktor lihatkan dengan keadaan Hafizi, cara dia memberikan respons kepada suntikan vaksin itu, adakah Hafizi ini seorang yang mempunyai trypanofobia yang agak teruk ke ataupun mild? Macam mana doktor? Okey, kalau kita tengok pada video tersebut, obviously kita tahu bahawa apa yang berlaku itu adalah genuine ataupun adalah kita kata yang benar kan, bukan dibuat-buat. Okey, dan kalau kita nak kata dia dari segi keterukan tu, saya akan kata mungkin dalam moderate kepada severe, tapi nak kata severe sangat, mungkin sebenarnya dia dalam keadaan yang severe ataupun sangat teruk. Tetapi yang bagusnya tentang Encik Hafizi ni sebab dia ada kesedaran. So dia ada kesedaran, dia ada kefahaman tentang kepentingan vaksin. Jadi walaupun dia dalam keadaan moderate atau yang sederhana, maksudnya ketakutan pada jarum pada tahap yang sederhana ataupun sangat teruk, tetapi disebabkan oleh kesedaran tentang kepentingan vaksin, maka beliau cuba mengharungi juga ketakutan tersebut. So kita salah satu sebenarnya apa yang menyebabkan Encik Hafizi masih mampu untuk pergi ke pusat vaksin adalah disebabkan oleh kesedaran beliau. Dan sebenarnya kajian mendapati bukan sahaja di Malaysia, sebenarnya malahan di UK, daripada kajian yang mereka namakan sebagai Oceans yang dilakukan di UK, sebanyak 15,000 orang yang menjadi peserta, hampir ataupun lebih kurang 3,000 lebih sebenarnya mempunyai tahap ketakutan kepada jarum dan juga darah yang menyebabkan mereka teragak-agak untuk mendapatkan suntikan vaksin. So isu ni dia bukan sekadar macam yang Ellie cakap tadi kan. It's not dia bukan isu yang kecil sebenarnya, especially dalam keadaan pandemik kan, di mana kita perlu mewujudkan herd immunity dan mendapatkan lebih ramai mereka untuk suntik vaksin. Dan data yang kita ada sebenarnya lebih kurang 2 ke 3 orang bagi setiap 10 orang akan mempunyai ciri-ciri takut kepada jarum. Dan sebenarnya untuk pengetahuan semua, saya pun walaupun saya seorang doktor, tetapi saya memang mempunyai sedikit ketakutan kepada jarum lah. Tapi saya tak akan kata diri saya fobia. Tapi saya nak tanyakanlah, sebagai seorang doktor, sebagai seorang petugas kesihatan, bagi kalian berdua, memang sendiri itu takut jarum. Tapi bila dulu masa medical training, bila kita berjumpa dengan pesakit dan sebagainya, bila anda memegang jarum itu untuk memberikan suntikan ke apa, tak rasa takut? Bagaimana? Sebenarnya untuk pengetahuan lah, saya bukan sekadar saya sahaja yang takut jarum, saya ada kenal seorang yang memang takut darah dan kami sama-sama menjalani latihan perubatan dan of course memang takut, tetapi kami tahu bahawa kami perlu menjadi doktor dan ini adalah tanggungjawab. So itu menyebabkan kami berusaha untuk mengatasi ketakutan. Dan walaupun sebenarnya sehingga ke hari ini saya berjaya mengatasi ketakutan, tetapi ketakutan itu masih ada dan ada teknik-teknik lah yang saya yang saya praktiskan supaya dia dapat mengurangkan ketakutan dan menambah keyakinan untuk saya memegang jarum, untuk menyuntik orang dan sebagainya. So sebenarnya kajian juga menunjukkan di kalangan petugas kesihatan lebih kurang 13% ataupun kita nak kata macam setiap 10 petugas perubatan akan ada 1 ke 2 orang yang sebenarnya takut kepada jarum / takut kepada darah sebab dia ada hubung kait sebenarnya. Ya, itulah dia. Bila kata itu dalam konteks petugas, dalam konteks 500,000 penerima vaksin dalam sehari, 50,000 tu takut jarum.
Lebih kurang. Maknya ramai tu. Okay. Definitely. Cuma tahap tu lah kan. Tahap mungkin berbeza lah. Tahap berbeza. Baik. Okey. Hafizi, tadi Dr. Nurul Nadia ada sebutkan tentang teknik. Dan saya sempat untuk melihatlah antara teknik yang diperkatakan ialah cuba untuk berlatih merasai sensasi tusukan itu. Letak ais lah, cucuk dengan pensel, bukan cucuk sampai tebus. Jadi apa antara perkara yang Hafizi buat untuk membiasakan diri dengan situasi macam ni? Bagi saya, memang saya jarang mengambil suntikan. Tapi bagi saya untuk mengatasi masalah saya ni, saya cuba untuk psikologi, lebih kepada psikologi. Saya akan datang awal, bertenang dan support daripada kawan-kawan tu penting lah. Kalau nak kata saya letak ais tu jarang lah untuk saya lakukan. Okey. Hafiz, maaf saya nak tanya ni ya. Okey. Maknanya Hafiz ni sebenarnya takut jarum sekali ataupun takut darah sekali? Saya hanya takut jarum. Okey. Tapi saya cucuk pesakit boleh. Itulah dia. Tapi bila saya kena cucuk, saya tak boleh. Macam itulah. Okey. Jadi perasaan ketika jarum tu berada dalam badan tu yang menakutkan tu ya? Ya, perasaan jarum masuk ngilu tu memang saya tak boleh bawa bincang dah. Tak boleh bawa bincang. Itu istilah yang tak boleh bawa bincang. Fobia tak boleh bawa bincang. Ya. Okey. Yalah, sedikit sebanyak pesanan Hafizi sendiri. Kita sedia maklum bukan kecil angka yang mereka yang takut juga yang mempunyai ketakutan terhadap jarum suntikan ini. Jadi satu pesanan dan juga nasihat bagi mereka yang akan mengambil vaksin, apa yang boleh mereka lakukan untuk orang kata psycho diri sendiri untuk memberikan satu positive vibe sebelum mendapatkan suntikan vaksin itu? Apa pesanannya? Pesanan saya kepada semua rakyat Malaysia yang mana yang layak untuk ambil vaksin, datang ambil vaksin. Mana yang takut macam saya, sila datang awal, bertenangkan diri. Boleh juga buat distraction, mungkin jangan pandang kawasan cucuk tu, jangan pandang jarum tu. Mungkin itu sedikit sebanyak akan buatkan kita rasa relax bila kita ataupun bersembang dengan nurse ataupun itulah pandang jauh dari jangan pandanglah tempat suntikan tu. Ya, cari alihkan tumpuan dan cari perhatian lain lah ya. Okey. Cari perhatian lain. Baik, okey. Dan Dr. Nurul pastinya ataupun mungkin ada teknik tersendiri ketika suntikan vaksinasi itu dilakukan ni sekarang ni dalam konteks sekarang kan. Apa antara nasihat yang boleh diberikan? So apa yang Encik Hafizi cakap tu memang betul. Sebenarnya apa yang kita boleh lakukan ini ialah berdasarkan kajian dan ia telah terbukti efektif. So antara perkara yang kita boleh lakukan untuk diri kita sendiri ialah setelah kita mendapat tarikh untuk pergi vaksin tersebut, yang pertama sekali kita kena tahu kita familiar tentang keadaan tersebut. Maksudnya kita kena organize diri kita. Kita pastikan ada orang yang menemani kita dan kita cuba belajar untuk bertenang melakukan teknik deep breathing exercise ataupun kita panggil pernafasan secara tenang. So kita boleh YouTube sahaja relaksasi pernafasan relaksasi. Dia ada teknik dia tersendiri. Antara teknik lain juga ialah kita boleh tengok di YouTube ataupun di video-video macam mana proses suntikan itu berlaku. So kita panggil ini adalah sebagai gradual exposure. Maksudnya dia Google sahaja suntikan kan. So dia tengok. Memang kalau nak ikutkan kita takut tahu sebenarnya dan kita kena iktiraf bahawa ketakutan ini sama seperti seseorang yang mendapat panic attack. The intensity tu adalah sama. So kita kena acknowledge perkara tersebut dan sebenarnya dengan acknowledgement itulah yang akan ialah salah satu step ataupun langkah ke arah kita mengatasi ketakutan atau fobia tersebut. So bila kita tengok video tu, kita tengok hari-hari sampailah kita sendiri rasa kalau mula tengok tu kita akan jadi macam panic attack. Kita bernafas dengan laju, kita berpeluh, kita rasa macam nak pitam. Tapi setelah macam katakan kita dah tengok 10 kali, kita akan perasan insya-Allah simptom-simptom tersebut akan berkurangan. So bila simptom tersebut berkurangan, insya-Allah masa tu kita tahu kita dah bersedia. Cara lain juga kita beli picagari. Kan kalau kita nak beli makan ubat sirap kan, macam kita nak bagi dekat anak kita makan ubat demam, kalau ada picagari tu kan. Kalau boleh beli picagari tersebut, cuba pegang picagari tersebut. Kadang-kadang benda tu pun dia boleh macam desensitizekan kita. So kita pegang kan.
Dan kalau ada benda-benda tajam, cuba kita cocok-cocok tapi pastikan sterilize lah dan selamatkan. Kita cuba cocok-cocok dekat badan kita. Semua tu adalah teknik-teknik desensitisasi. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada doktor. Saya kira satu petua yang sangat baguslah untuk kita membiasakan ialah minda kita untuk menerima suntikan itu. Ya, apa kita pula. Kita dulu. Kita ucapkan terima kasih kepada Muhammad Hafizi, Ani dan juga Dr. Nurul Nadia Ismail sudi meluangkan masa dan juga sabar sekali lagi kepada Hafizi kerana berjaya menunjukkan kita siapa yang mempunyai trypanophobic ini masih mampu untuk mengambil vaksin. Ya, terima kasih dan selamat menjalankan tugas kepada kalian berdua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu dia. Okey. Tapi bila disebut kata mengalih perhatian tadi kan, barangkali ketika suntikan sendiri kan mungkin boleh dengan muzik ke apa ke? Pakai sekejap kan? Bagi saya, kalau saya ambil suntikan vaksin biasa akan menyanyi. Kalau saya takut, saya akan menyanyi. Yalah menyanyi ke? Pandang tempat lain menyanyi. Lagu apa? Let it go. Let it go. Macam-macam lah sebenarnya playlist tu. Dan apabila kita bercakap berkenaan vaksinasi ini, kita nak wawarkan juga berkenaan Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Ya, jadi mari kita berganding bahu dan membantu sahabat barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan negara kita yang tercinta ini. Daftar sekarang di MySejahtera dan ayo bersama kita hentikan wabak ini. Betul. Sabarlah satu hari yang kita tak dengar lagi perkataan wabak COVID-19 ni. Ya. Kan? Dan akhirnya kita dapat tanggalkan dan senyum sesama kita. Betul? Ya. Saya tena nantikan. Okey, kita akan berehat seketika sekembalinya. 38 juta kilogram sampah menjelang tahun 2022 akan kita bawakan segalanya di Malaysia hari ini. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Pembuangan sampah di merata tempat masih dilihat sebagai norma yang tidak asing lagi di negara Malaysia. Ia dapat dilihat di beberapa kawasan utama seperti sungai dan kawasan tumpuan lokaliti penduduk sekitar. Hasil buangan juga nyata menunjukkan bahan buangan itu terdiri daripada plastik dan sistem makanan. Mengakui pekerjaan mengutip sampah antara kerjaya yang kurang diminati masyarakat, Muhammad Zahid Safi'i, 34 tahun, menganggap pekerjaannya itu sebagai tanggungjawab dalam memelihara alam sekitar. Seawal jam 8 pagi, anak sulung daripada 4 orang adik-beradik ini akan menuju ke Jalan Kolam Air 4, Sungai Batu, Kuala Lumpur untuk memulakan tugasnya dengan mengutip sampah di sungai tersebut. Sungguh pun baru setahun dalam bidang ini, dia tidak kekok melakukan tugasnya, malah berbagai pengalaman yang dialaminya menjadikan dia terus cekal mencari rezeki bagi menampung kehidupannya. Jumlah sampah macam bertambahlah dalam 20% apa semua. Kalau tak hujan, daripada pukul 8 sampai 3 petang ataupun 2 petang dah habis lah. Tapi kalau hujan, 2 hari pun tak habis. Tunggu reda dulu lah sebab kawasan ni air semua tinggi. So kita kena tunggu reda dulu semua. Pada masyarakat, tolonglah jangan buang sampah dalam sungai ni. Kami dah letih lah. Kawan-kawan saya kadang 3 orang, 4 orang pun dah tak larat. Banyak sangat. Kadang ada yang sampai kena turun dalam sungai apa semua. Tapi nak buat macam mana kan, dah memang kerja kami, so kena buat jugalah. Baik, sekarang saya berada di atas floating boom yang mana ini merupakan alat untuk memerangkap sampah yang berada di persekitaran kawasan ini. Dan dalam sehari saja, jumlah sampah yang berjaya dikumpul
dalam lingkungan 200 hingga 300 kilogram sehari. Dan bayangkan ini petugas-petugas yang mengutip sampah dan sampah ini dibawa ke pusat pelupusan bagi memastikan kawasan persekitaran terpelihara. Dalam pada itu, sekumpulan warga daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengunjungi kawasan berkenaan bagi membuat pemantauan terhadap aktiviti pembersihan di sungai tersebut. Pembersihan sampah di floating boom yang kita nampak ni ataupun perangkat sampah terapung, dia dijalankan secara manual. Maknanya tak ada pakai mesin ataupun mekanikal apalah. Mengikut statistik kontraktor yang menjalankan kerja-kerja pembersihan, didapati sampah sarap ni bertambah semasa PKP berbanding sebelum PKP. Tambahan tu adalah sekitar 20%. So kemungkinannya adalah di bahagian upstream sungai ni banyak kawasan perumahan ataupun kawasan-kawasan setinggan dan sebagainya yang mana penduduknya berada di rumah semasa PKP. Sewenang-wenangnya lah, maknanya membuang sampah ke dalam sungai. Itulah yang pandangan saya lah. Melalui inisiatif DBKL mewujudkan floating boom di beberapa sungai di Kuala Lumpur, ia nyata berfungsi untuk menyaring sampah serta memudahkan para petugas untuk membuat penyelenggaraan. Peningkatan jumlah sampah pada musim pandemik ini, pelitup muka juga menjadi penyumbang kepada peratusan sisa buangan yang semakin tinggi dan ia boleh memudaratkan para petugas yang melakukan kerja-kerja pembersihan. Namun pada saat getir ini, memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk peka terhadap alam sekitar dalam merealisasikan agenda Malaysia Negara Bersih. Itu laporan mengenai pengumpulan sisa sampah di sungai, laporan wartawan Asri. Dan kalau kita lihat, bila kita letak sampah dekat rumah kita, kita himpunkan tu kan, kita nampak macam biasa. Tapi bila digabungkan bilangan itu, kemudian ada yang terlepas ke tempat tidak sepatutnya. Nampak tak betapa merisaukan keadaan di Malaysia ini? Saya difahamkan dalam satu keluarga yang mempunyai 4 orang ahli, dalam satu hari sekurang-kurangnya 1 kilogram sampah akan dihasilkan. Dia bayangkan berjuta-juta, lebih 38 juta rakyat Malaysia di negara kita. Anda boleh buat kiraan sendiri bagaimana teruknya keadaan kita kalau kita tidak mula untuk menjaga kebersihan dan juga pengumpulan sisa sampah kita di negara 38 ini. 38 juta kilogram tu besar tu. Itulah. Okey, macam saya terfikir, adakah disebabkan PKP ni yang kita tidak lagi boleh dine in kan? Jadi banyak makanan yang kita tapau tu ataupun kita beli tu, mana banyak lagi bungkusan-bungkusan yang biasanya tidak ada di rumah kita. Betul. Kan? Jadi ini antara penyumbangnya juga. Jadi bagaimana kita nak mengendalikan perkara seperti ini? Kita akan membincang tentang perkara ini bersama dengan tetamu kita menerusi panggilan video Encik Muhammad Zahir Syari, Pengarah SW Corp Wilayah Persekutuan, dan juga Encik Nazar Abdul Rauf, Ketua Pegawai Operasi Alam Flora Environmental Solutions AFES. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat ke dua-duanya? Alhamdulillah. Cik Zahir, kita berjumpa hari Isnin lepas ya? Barulah saya dapat lihat wajahnya. Jumpa lagi. Oh, orang ni bermisai rupanya ketika berjumpa. Pakai pelitup ya? Pakai pelitup muka. Apa? Okey. Mungkin nak kongsikan sedikit. Itu pakai face mask. Itulah dia kan. SOP, betul. Menyentuh tentang face mask, nanti kita akan tanyakan bagaimana pelitup muka ini dikendalikan supaya kita tak bertimbun satu hari nanti. Tapi inilah dia, menurut kajian dianggarkan trend pengumpulan sampah ni akan menjejaki angka 38 juta kilogram sehari. Adakah ini satu fakta ataupun memang sememangnya kita menjurus ke arah itu? Kongsikan. Cik Zahir, kalau boleh dapat jawab dulu ya. Okey. Terima kasih Eli dan Sofia. Baik, itu adalah anggaran lah berdasarkan apa yang kita lihat situasi semasa. Kalau kita tengok trend penghasilan sisa yang dikeluarkan oleh rakyat Malaysia khususnya dari saban tahun kita melihat, tapi dia secara langsungnya sebenarnya berkait dengan populasi penduduk di negara kita.
Tetapi apa yang paling penting adalah usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan untuk memastikan walaupun janaan sisa meningkat, tapi bagaimana kita melakukan usaha-usaha dari aspek pelupusan itu sendiri dan juga perawatan kepada sisa-sisa pekerja yang dihasilkan. Pelbagai kaedah yang insyaAllah saya akan cuba terangkan kejap lagi. Bagaimana kita nak menguruskan sampah itu dengan baik. Okey. Bermakna kita nak fahamkan di sini, bermakna nisbah sampah ini adalah berkadaran dengan populasi yang ada ini di Malaysia. Begitu, ataupun ini sedikit tinggi yang sepatutnya taklah sampai angka berapa tadi 200 kg sehari kan? Ya. Okey. Jangkaan tu agak tinggi jugalah, tapi dia banyak aspek lah dari segi populasi, kita punya aktiviti ekonomi dan sebagainya. Adakah dalam keadaan kita melalui PKP dengan ialah banyak makanan dibungkus dan sebagainya juga menjurus kepada anggaran ini? Betul. Kalau kita tengok keadaan sekarang, dalam tempoh sekarang ni kita tidak dibenarkan untuk dine in atau makan di restoran dan sebagainya, dan kebanyakannya akan bungkus ataupun yang buat pesanan melalui talian dan dalam talian banyaklah kaedah-kaedah. So mereka menggunakan pembungkusan untuk menghantar makanan dan sebagainya, dan ini juga menyumbang kepada peningkatannya sisa domestik daripada isi rumah kita untuk sampah-sampah. Baik. Okey. Jadi ialah sebab kalau makan di kedai dine in pinggan mangkuk tu boleh dibasuh kan, boleh diguna semula ya. Jadi bila pembungkusan tu mahu tak mahu terpaksa dilupuskan. Baik, kita nak tanya kepada Cik Nazar Abdul Rauf, Ketua Pegawai Operasi Alam Flora Environmental Solutions ini, dari segi pengendalian ataupun operasi menguruskan ataupun melupuskan ini dan juga merawatlah sebelum tu ya, adakah dengan peningkatan ini cara ataupun pendekatan itu terpaksa diubah ataupun masih lagi dalam keadaan yang sama? Okey, terima kasih Cik Ali dengan Puan Soria, penuh. Okey. Kita ambil balik sekarang ni 38,000 tan sampah. Ini data 2017-2018 dahulu. Kita percaya. Sebelum tu saya kenalkan dululah Cik Zahid dah agak glamour selalu masuk. Okey. Saya merupakan AFS merupakan anak syarikat Alam Flora yang menguruskan syarikat konsesi mengutip sampah di kawasan tengah dan kawasan timur. Kita juga merupakan ahli keluarga Malakoff dan kita punya objektif adalah pengurusan tenaga dan sisa secara lestari. Itu kita punya objektif lah. Okey, berbalik pada soalan tadi, 38,000 tan satu hari. Kalau kita tengok di Europe, di negara-negara Eropah dan negara maju, 30% hanya 20 hingga 30% pergi ke tapak pelupusan. Kita terbalik, Cik Ali. Wow. Kan, bayangkan banyaknya gap yang kita perlu bersama rakyat Malaysia semua, termasuk pengurusan KPKT yang selalu membantu kita untuk membina banyak cara rawatan lagi. Saya rasa kita tak ada masalah dalam pengurusan untuk mengutip sampah. Kita ada badan yang sangat structured di Malaysia ni, macam di bawah kendalian Tuan Zahir, SW Corp. Sampah insya-Allah kita akan ambil tak macam 20 tahun yang lalu. Tapi cabaran sekarang ialah menguruskan sampah selepas dikutip. Itu yang kita kenalkan berbagai proses dan juga recycling activity yang kita nak. Okey, Cik Ali, soalan tadi masa PKP ni, AFS dan Alam Flora kita telah melakukan bersama dengan SLUCOP juga, kita melakukan beberapa proses pendidikan. Di Putrajaya contohnya, kita menubuhkan pusat kita semula yang besar. Yang menguruskan setiap bulan 500 tan sampah. Bayangkan, dahulunya sampah ini semua pergi ke tapak pelupusan tanpa ada rawatan. Saringan, ya? Rugi pergi ke tanah, kita kena balik, kena dapat tanah baru, kita kena uruskan, itu kos. Sekarang ini IRS kita panggil. Kita menguruskan dan boleh generate ekonomi kepada pekerja, kepada penduduk Putrajaya.
sangat menarik apa topik ini, Cik Edi. Kita dapati data untuk Putrajaya sejak kita buka kompleks ini last year, Julai, dah hampir setahun dah. Janaan sampah kita naik 80% sampah yang kita berjaya recover balik. Sampah yang pergi ke landfill kurang. Sampah yang generate oleh penduduk bertambah sebenarnya, tapi kesan recycling tu makin tinggi kepada rakyat Malaysia. Kita berjaya dengan adanya kompleks pengurusan, kita boleh menjemput semua agensi, sekolah datang ke tempat kita. Sebab orang kita ni kalau tak ada tempat lukusan yang betul, dia tak percaya. Betul. So, kita bawa mereka datang ke tempat kita di Putrajaya. Setakat hari ini, lebih kurang 2,700 orang datang ke tempat kita. Kita dapati lebih kurang 70 hingga 80 orang sehari lah average. Sejak kita buka tahun lepas. Dan kita dapati Putrajaya berjaya menambah tahap recycling tu kepada 80%. Maknanya bukan tahap kesedaran, sangat menarik. Bukan tahap kesedaran saja yang meningkat, tapi tahap melaksanakan apa yang zahir daripada kesedaran itu. Tapi memang itulah yang ingin dicapai kan. Kesedaran itu nombor satu. Tapi apa yang menjadi persoalan dalam zaman ini, zaman pandemik ini pasti ramai yang mungkin mereka kalau tahu mereka akan lakukan, tapi mungkin ramai tidak cakna Kita menyentuh berkenaan mungkin pelupusan bagi pelitup muka dan juga mungkin contohnya kit saringan ujian COVID-19 dan sebagainya. Perkara-perkara seperti ini yang mungkin orang kata sudah mendapat satu infeksi dan sebagainya. Bagaimana proses untuk mengendalikan perkara-perkara seperti ini? Okey, pada mula kita dilanda COVID, pada mulanya kita agak skeptikal. Kita takut ini ada kesan COVID. Secara pengurusannya pun kita pun tidak clear pada awalnya. Tapi kita lihat para pemimpin negara kita, KKM, MKN mengeluarkan berbagai garis panduan. Sekarang kita dapat lihat itu tidak jadi masalah. Kita dapat menguruskan semua face mask dan PPE yang ada ni dengan baik. Dan kesedaran juga menyebabkan semua rakyat sekarang telah mengasingkan face mask dalam bekas yang untuk sampah kering. Jadi memudahkan kita untuk menguruskannya. Alhamdulillah keadaannya pun tak macam dahulu. Macam-macam cara orang pakai face mask sekarang. Ada yang guna semula. Alhamdulillah kita nampak sangat teratur sekarang. Terima kasih juga Tuan Zahir dengan tim sentiasa bagi nasihat kat kita macam mana untuk membuat cara pengurusan yang betul hari-hari sekarang. Cik Zahir, barangkali ada perkongsian juga tentang perkara ini. Sebab ini item yang semakin popular kita lihat di merata-rata tempat kan? Okey, Eli, memang betul lah. Semua orang wajib lah memakai face mask. Macam Cik Nazar cakap tadilah, banyak pilihan sekarang ni dari segi yang pakai buang ataupun yang boleh diguna semula. Dan memang kita galakkanlah yang boleh diguna semula, tapi pastikan keselamatannya dibersihkan dan sebagainya. Baik, kalau ikutkan data kita berdasarkan kajian komposisi kita pada tahun 2020 untuk face mask saja, tapi walaupun bilangan tu nampaknya kecil, iaitu lebih kurang 0.45% saja daripada komposisi sampah yang dihantar ke tapak pelupusan untuk face mask sahaja. Tapi sebenarnya figure tu agak besar jugalah kerana dia punya berat dia, saiz dia yang kecil. Tetapi yang paling penting sekali adalah bagaimana kita nak mengendalikan ataupun sama ada melupuskannya. Kita tahu bahawa face mask ni memang adalah sisa yang tidak boleh dikita semula kerana dia dikategorikan sebagai yang tercemar, tetapi bukanlah yang di dalam sisa klinikal tu yang di pihak hospital dan petugas hospital dan sebagainya dikendalikan oleh kontraktor yang bertanggungjawab lah. Tapi untuk sisa face mask ni kita tahu bahawa ianya tercemar, tetapi bagaimana kita nak mengendalikannya dari segi pembuangannya, pelupusannya dan sebagainya. Di pihak SW Corp kita telah sejak tahun lepas lagi apabila bermulanya Perintah Kawalan Pergerakannya, kita melakukan pelbagai usaha terutamanya dalam aspek penggunaan face mask ni. Kita telah menerangkan, menghebahkan bagaimana langkah-langkah untuk
melupuskan pelitup muka ini dengan betul dan dibuang di dalam tong sampah supaya yang pertamanya tidak dibiarkan sahaja bersepah di jalanan dan yang paling penting adalah keselamatan kepada pekerja-pekerja khususnya kalau di Kuala Lumpur dan Putrajaya ni di Alam Fora yang mengutip sampah tu. Mereka perlu membuangnya dengan melipat dan membuangnya di dalam tong sampah dan diletakkan dalam plastik di dalam tong hijau yang disediakan. Ya. Sebab pelitup muka inilah item paling berisiko merangkap segala virus dan juga bakteria yang ada, dan jadi kalau sesiapa saya kutip mereka itu mengundang risiko kepada mereka juga. Kan. Okey, akhir sekali barangkali Cik Nazar boleh kongsikan sebabnya di Putrajaya ni ada pusat Kita Semula seperti yang dikongsikan tadi IRF. Jadi kesedaran dalam kalangan penduduk Putrajaya itu tinggi kerana dah nampak dengan mata kepala sendiri kan. Bagaimana untuk di tempat-tempat lain, mungkin di kawasan pedalaman ataupun di kawasan perkampungan, untuk adanya kesedaran ini dan juga melaksanakan pengasingan sampah ini? Okey, tadi kita dapat lihat 38,000 tan. Di Putrajaya hanya lebih kurang 100 hingga 150 tan setiap hari sampah. Banyak ruang untuk kita bersama dengan kerajaan, dengan rakyat untuk membuat fasiliti besar seperti ini. Di Kuala Lumpur, seumpamanya kita ada kita punya janaan sampah lebih kurang 2,500 hingga 2,700 tan setiap hari. Okey. Kita ada perancangan dengan KPKT dan Zukop untuk dengan DBKL juga untuk membina kompleks yang lebih besar lagi. Tapi kita tengah mencari tanah lah yang sesuai untuk membuat kita akan panggil recovery inisiatif sustainability eco park yang di mana semua penduduk Kuala Lumpur boleh datang melihat apa yang dilakukan oleh kita, dan kita menggunakan konsep strategi begini. Satu, kos kita akan optimize sebab kita guna balik semua benda yang kita collect itu, kita bagi nilai ekonomi. Yang kedua, kita boleh kita call waste sharing. Siapa yang industri sampah ni akan boleh guna balik, produce by product. Kita akan banyak lagi graduan-graduan baru yang keluar yang berminat dalam sampah. Kita boleh bersama kita untuk membina industri yang lebih baik. Sebab macam saya cakap tadi, gap banyak. Kalau Europe 20, pergi ke Latin kita 80. So ini bidang yang paling kita memang berharap akan jadi lebih rancak lagi. Saya percaya sekarang Pusat Tertinggi KPKT dan Tuan Zahir tengah membina satu polisi yang lebih komprehensif. Tapi kita tak tunggu Cik Ali. Kita terus melaksanakan beberapa teknologi treatment bersama Universiti Tempatan dan juga bersama rakan kita. Seperti contohnya, sampah macam Tuan Zahir cakap tadi, sampah terbesar ialah food waste. Okey. 100% tu 38,000 tan tu 45%. Daripada 40% ialah sampah food waste. Kita kena ada solution. Betul. Cik Nazar, kita betul-betul setuju lah, solution tu perlu ada, tapi hakikatnya kita tak cukup masa untuk membincangkan. Semoga kita mendapat yang lebih. Kita perlu masa yang lebih panjang mungkin satu hari. Kita boleh insya-Allah kita akan panjangkan dia dalam sesi lain, tapi menimbulkan kesedaran dan juga melaksanakan apa daripada maklumat yang ataupun pengetahuan yang kita ada berkaitan dengan pengurusan sampah ni sangat-sangat penting dalam kalangan masyarakat kita. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kedua-duanya. Cik Nazar sudi bersama kami untuk memberikan perkongsian ini. Encik Nazar Rauf, Ketua Pegawai Operasi Alam Flora Environmental Solutions, dan juga Encik Zahir Syahri, Pengarah SW Corp Wilayah Persekutuan. Selamat menjalankan tugas. Kita harapkan lepas ni jadi setidaknya jadi 50% di ke tanah pelupusan. InsyaAllah kita boleh buat. Stay safe kedua-duanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini memerlukan usaha kita semualah, bukan korbanan seperti mereka sahaja, tapi kita peranan kita untuk segregate ataupun mengasingkan sampah kita pun perlu diadakan juga. Tapi saya tertarik pendekatan untuk mewujudkan ataupun menjadikan pusat Kita Semula ni sebagai satu tempat lawatan. Kan.
Saya setujulah kalau kita tak tahu, kita tak cakna dan mana mungkin kita boleh menyedari apa kesalahan kita kalau kita tak kenal, betul tak? Jadi syabas untuk inisiatif ini, bagus sekali. Okey. Buat di banyak-banyak tempat dan lihat bagaimana barang-barang yang boleh diguna semula tu dimanfaatkan. Kan sustainability itu satu yang kita raikan sekarang ni lah kan. Dalam era moden ini. Era moden. Okey, penat juga cerita tentang sampah ni. Lepas ni kan nak beli makanan, nak bungkus, macam mana nak uruskan pembungkusan ni kan? Bawa bungkus sendiri. Ya betul. Kan, itulah. Betul lah. Kan. Jangan malas bawa bungkus sendiri tu supaya kita boleh menyelamatkan bumi kita. Ya. Lepas tu ni jangan buang merata lah. Kalau bisa kata terjatuh pun kutip lah kan. Kutip lah. Okey, ambil tanggungjawab semua. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbincang dengan ialah seorang individu yang membantu atlet emas Filipina untuk berlatih di Melaka. Semua sebelah sini dalam Malaysia hari ini. Masih bersama kami di Malaysia hari ini dan itulah excited. Bukan excited sebab apa, sebab kita rasa nak tunjukkan kepada anda semua angka terkini bagi COVID-19 lah. Setakat semalam sekali lagi kita mencatatkan kes tertinggi di negara kita. Betul. Sebanyak 17,405 kes baru, Ellie. Dan kita nak raikan juga kes sembuh baru 12,373. Dan tapi yang menjadi tumpuan kita ialah kes kematian baru ni 143, menjadikan jumlah keseluruhan setakat ni 8,551. Dan yang lebih menggusarkan ialah sebelum ni mungkin kita lihat kes kematian ni lebih dari kalangan orang-orang yang tidak kita kenali. Kan, dalam kalangan ataupun yang kita baca di akhbar dan sebagainya. Tetapi apabila rakan kita saudara kandungnya meninggal disebabkan COVID dan sebagainya, seolah-olah macam perkara itu semakin lama semakin dekat dengan kita. Jadi harapnya kita cakna dah dengan situasi ini. Betul. Dari hari ke hari kita mendengar kluster ini, kluster itu, tapi hakikatnya kalau kita bekerja ataupun keluar untuk bertugas, kita pastinya ada terdengar seorang yang kita kenali pernah positif COVID-19. Jadi tolonglah cakna, jangan kita rasa macam letih dengan angka COVID-19 ini kerana perjuangan kita masih jauh ya. Selangor semalam mencatatkan 7,171 kes. Sangat mengejutkan sekali, tapi kami harapkan agar peningkatan ini akhirnya akan ada penurunannya satu hari nanti. Suatu hari nanti insya-Allah. Dan kita yang memutuskan untuk mempercepatkan penurunan itu. Betul. Ataupun kita yang menentukan sama ada hari itu akan lebih jauh lagi. Jawapannya dapatkan vaksin anda ASAP sepantas yang mungkin. Dan kalau takut jarum, hadapinya insya-Allah. Anda boleh lakukan. Boleh. Kita akan meninjau apa yang ada di akhbar utama hari ini. Kita mulakan dulu di mana Berita Harian? Berita Harian. Ini dia. Baik. Okey, dan lihat gambar yang menggusarkan ini, warga asing banjiri KLCC untuk divaksin. Walaupun istilahnya untuk divaksin, tapi banjiri itu juga sikit membimbangkan kita. Kita harapkan dalam kawalan lah. Pilihan penerbit hari ini ialah tentang pembelian dos penggalap dibentang pada perbelanjawan 2022 bulan Oktober. Pembelian dos ketiga ataupun penggalap vaksin COVID-19 akan dibuat Kementerian Kewangan dan dijangka dikemukakan dalam pembentangan belanjawan 2022 Oktober depan. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairy Jamaluddin berkata, pembelian dos ketiga serta vaksin untuk kanak-kanak itu adalah termasuk dalam rundingan dengan syarikat pengeluar vaksin untuk bekalan vaksin Malaysia bagi tahun depan. Jadi ini perancangannya. Kita harap semuanya lancar dan tidak berdepan dengan sebarang masalah insya-Allah. Okey, itu Berita Harian. Baik, di Berita Harian kita ke Harian Metro yang halaman utama menunjukkan jauh lebih parah ramai yang tidak sedar sudah dijangkiti. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan peningkatan angka kes positif COVID-19 di Lembah Kelang disebabkan penularan pandemik itu jauh lebih besar kerana ramai yang tidak mengalami gejala, tidak menyedari mereka sudah dijangkiti dan boleh menyebarkan virus kepada orang lain. Dan malah beberapa pakar turut bersetuju angka sebenar mungkin 2 hingga 3 kali ganda lebih tinggi berbanding jumlah yang dikesan. Jadi ini yang menjadi persoalan yang sangat besar. Adakah kita tahu sedangkan kita mungkin dalam lingkungan kontak rapat dan sebagainya tapi tetap keluar ke sana ke sini. Ini yang menjadikan kita melihat ledakan kes COVID-19 ini yang tak henti-henti sehingga ke hari ini. Betul. Okey, beralih ke New Straits Times, gambar yang boleh dikatakan sama seperti mana yang dikongsikan dalam Berita Harian. Tajuk utamanya On the Rise tentang kes COVID-19 yang semakin meningkat, dan pilihan penerbit hari ini ialah Health Ministry seeks volunteers for contact tracing
and Management of Bodies. Muka surat 5 ada perinciannya dan mari kita ke muka surat. Okey, muka surat 4 sebenarnya. Dan disebutkan di sini call for Klang Valley volunteers. We need more oxygen, equipment and people to help at hospitals, says Deputy Health Director General. Anda boleh baca paparan ataupun perkongsian lanjut di NST. Okey. Itu antara yang termuat. Bilalah kita nak berhenti bercerita tentang COVID-19 kan? So kita sebagai pengamal media ni yang menyampaikan kepada anda semua di rumah pun agak letih dan sedih juga melihat hari demi hari kita masih melihat jangkaan yang tinggi. Tapi kita doakan, kita lakukan yang terbaik itu yang saja yang boleh kita lakukan. InsyaAllah kita boleh tangani satu hari nanti. Ya, betul. Okey. Sekarang ni kita tinggalkan sekejap lah cerita tentang COVID. Sekejap, kita nak mendapatkan inspirasi sedikit sebanyak bagaimana seorang individu ini yang terkandas di Malaysia mampu untuk menjadi seorang juara pemegang pingat emas Olimpik. Betul. Apa istimewanya Melaka ni ya? Betul, lain macam. Tentang angkat berat ni. Kan Melaka memang istimewa. Itu tak dinafikan. Tapi sekarang ni ada satu sisi baru Melaka yang menjadi kebanggaan ini. Okey, jom kita saksikan kisah ini. Wow. Bukan saja pingat emas tetapi dia juga memecah rekod Olimpik. 2 rekod ya Ali. 127 kg clean and jerk. Bayangkan segala itu dilatih atau berlatihnya di kawasan kampung di sebuah garaj di Melaka. Ya. Yalah, kita tidak mahu ambil kredit sepenuhnya sebab pastinya Hedlyn Diaz ni berlatih dari dulu lagi. Dan yalah, rentetan perjalanannya membawa dia ke Melaka, ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, kemudian ke Melaka dan terus ke Tokyo untuk berjuang, berentak, kemudian akhirnya yalah bukan hanya menewaskan pemegang rekod terdahulu tapi juga membawa pulang emas untuk negaranya Filipina. Betul. Syabas diucapkan dan kita ni kira tumpang bangga lah sebenarnya ni. Kira tumpang kan. Tapi kita nak tahulah cerita dan kondisi dan bagaimana permulaan ceritanya yang menyebabkan seorang Olimpian taraf dunia pemegang pinggan emas ini untuk berada di Malaysia sekian lama. Kita bersama... Sedap kan bunyi Olimpian kan? Olimpian sedap. Betul kan? Bukan semua boleh ada nama tu ya. Okey. Kita bersama dengan Ahmad Janius Abdullah, Timbalan Presiden Persatuan Angkat Berat Malaysia PABM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Janius sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ini juga bapa boleh dianggap sebagai bapa angkat kepada Hedlyn ya? Ya, betul. Okey, sekarang ni berada di... Nak betulkan sedikit. Bukan timbalan presiden, saya hanya vice presiden. Nanti naik presiden marah bos saya. Naik presiden. Baik. Marah bos saya tu. Ya, itulah dia. Dia ada beza tu antara timbalan dengan naik presiden. Baik. Okey. Apapun syabas kita ucapkan dan pastinya ini adalah satu pengalaman yang cukup manis, apatah lagi Cik Janius antara yang melatih dengan gigih hingga menyaksikan kemenangan ataupun kucupan pinggan emas. Betul. Hedlyn Diaz ini. Apa yang dapat diperkatakan setakat hari ini? Adakah sudah berupaya untuk menerima hakikat ataupun masih lagi di luar jangkaan? Kita semuanya kita dah jangkakan beliau akan dapat pingat emas berdasarkan semangat dan komitmen beliau semasa berlatih. Semasa latihan pun dan semasa di rumah pun beliau sentiasa menanamkan sikap bahawa dia bukan setakat nak pergi Olimpik, dia nak pingat emas Olimpik. Itu sentiasa sematkan. Setiap hari dia bercakap begitu. Jadi kita yakin bahawa kali ini beliau akan jadi pemenang pingat emas setelah 4 kali bertanding di Olimpik. Baik, saya terbaca juga ya yang Hedlyn Diaz ni juga adalah sebahagian daripada tentera udara Filipina. Betul ya? Beliau ni bukan tentera sepenuh masa, tapi kerajaan dia serapkan sebagai untuk beliau ada bayaran gaji, tapi bukan anggota tetap lah. Okey, jadi berdasarkan apa yang Encik Janius lihat ya, disiplin Hedlyn Diaz sendiri,
Memang itu ke yang menjadi antara sebab Encik Janice ni sanggup membuat mengubah ubah suai di garaj di rumah itu semata-mata untuk memastikan dia boleh berlatih. Ya, betul. Sebenarnya dia sebelum ini berada di KL. Okey. Ini semua atas usaha. Apa yang berlaku sekarang sebenarnya saya tak sangka benda ni akan jadi viral sebab kita ikhlas dalam membantu terutama ahli-ahli sukan ini, tak kiralah dia dari negara mana, bangsa apa, agama apa. Tapi ini sebenarnya semua atas kerjasama banyak pihak lah. Terutama bantuan daripada Majlis Sukan negara bagi sokongan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan sendiri dan juga usaha daripada Presiden Angkat Berat Malaysia Datuk Ayub dan juga yang sebelum ni untuk dapatkan mereka suntikan vaksin sebelum ke Tokyo adalah daripada Majlis Olimpik Malaysia sendiri. Jadi banyak pihak yang terlibat dalam ini dan kita sebenarnya bukan saya seorang yang membantu atlet ini, keseluruhan layak Malaysia. Jadi kita nak tunjukkan Malaysia ini adalah masyarakat penyayang dan selama beliau berada di sini, beliau selamat dan menggambarkan bahawa Malaysia ini adalah tempat yang selamat dan boleh menjaga dari mana pun atlet ke rakyat daripada negara luar. Itu yang kita nak supaya masyarakat luar memandang kita sebagai Malaysia. Walaupun sebenarnya kita agak terkilan sebab walau dalam masa kita gembira tapi agak terkilan bahawa sebab emas itu bukan untuk Malaysia. Ya. Ya. Yalah, kita ralat sikit di situlah kan. Tapi apa pun kita menumpang bangga kerana latihan dilakukan di Malaysia dengan tim dari Malaysia yang bertukus lumus mengubah suai garaj rumah ibu mertuanya katanya Cik Janice ya. Ya, ini semua rumah orang tua saya. Jadi orang tua di keluarga saya semua tinggal di Bandar Baru Bangi. Okay. Jadi rumah ini kosong. Bila kosong, bila berlaku PKP kedua yang hari itu, jadi saya cadangkan kepada beliau untuk kita berlatih di sini, kita ubah suai lah garaj yang ada dan beliau setuju untuk berlatih di sini dan fokus utama beliau adalah Olimpik, bukan kemudahan yang ada. Baik. Dia tak peduli kemudahan macam mana, yang pertama Olimpik. Jadi alhamdulillah berbaluilah garaj yang ada ni untuk beliau berlatih mendapatkan emas di Olimpik. Alhamdulillah. InsyaAllah mungkin lepas ni atlet Malaysia pula yang boleh tumpang menggunakan garaj Encik Julius lepas ni, mungkin kita juga boleh melahirkan atlet Olimpian kita kan. Itu yang kita harapkan Kita harap cuma ini adalah menjadi satu pengajaran kepada kita. Kita ambil pengajaran daripada situ bahawa untuk kita mencapai sesuatu tu yang terpulang tu atas hati kita. Kita nak kemahuan itu ada. Bukan semata-mata fasiliti yang terlalu canggih pun tidak banyak membantu kalau hati atau kemahuan kita untuk mendapatkan emas itu kurang. Betul. Betul. Ya. Ini satu yang kita harus pelajari juga. Cik Janice, apa pun terima kasih dan syabas kita ucapkan dan pastinya ini menjadi kebanggaan orang Melaka juga keseluruhannya. InsyaAllah. Terima kasih semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Membuka satu lembaran pemikiran baharu bahawasanya bukan tempat ataupun fasiliti yang lengkap itu. Betul. The state of mind itu. It's the state of mind. Betul. Daripada asalnya nak ke Kuala Lumpur untuk mencari gimnasium, akhirnya sampai ke garaj rumah Encik Janice tadi yang tetap menjadi seorang juara. Dan itu yang boleh kita raikan, boleh sedikit sebanyak membakar semangat kita, atlet kita di negara kita. Tak kisahlah macam mana kondisinya pun, kalau hati tu pada landasan yang betul, insya-Allah kita boleh menang. Betul. Dan satu lagi, kalau dah dilabelkan Olympian, bukan fikir pingat
ingat tau, fikir emas sahaja. Betul, itu yang diterapkan dalam minda mereka. Yep. Ya, jangan pergi untuk pingat, pergi untuk emas. Go for gold, dia kata. Ya, semoga menjadi perangsang kepada atlet kita yang akan berjuang lepas ini di Tamasya Olimpik Tokyo 2020. Kita nak berehat seketika lepas ni. Kita tak nak berehat lagi sebab semalam kita melihat satu video yang agak tular sebenarnya. Ini adalah video pasukan Malaysia bersorak untuk pemanah ya, betul. kita. Jadi kita nak mainkan video ini untuk anda saksikan. Ini adalah video suasana di dining hall MSN Malaysia ketika acara memanah men's recurve individual. Riuh apabila melihat panahan kemenangan Khairul Anwar Muhammad. Saksikan. Jadi macam kita dah lama tak dengar sorakan seperti itu. Betul. Kita melihat atlet kita sendiri berjaya untuk menempuhi dan sekarang masuk ke pusingan 16 terbaik. Jadi saya rasa macam mereka pun terkejut jugalah. Betul. Kita nak terus mara. Okey, video tadi di mana lokasinya? Di MSN. Dining hall. Okey, maknanya itu di tempat yang terkawal. Atlet bubble. Atlet bubble. Yes. Okey, kita kena faham tentang situasi itu, okey? Jangan kita ada bubble kita sendiri dan bersorak-sorak dan sebagainya. Dan bukan itu saja yang kita raikan semalam. Kita melihat satu kejuaraan yang sangat hebat sekali ya. Pemain perseorangan badminton lelaki Li Zijia mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan pemain Perancis Brice Leverdez dalam tempoh 35 minit, Ali. Ya, dan Zijia dijadualkan akan bertemu Chen Long. Wow. Dari China pada hari ini jam 8.15 waktu Malaysia. Yalah, kalau kita tengok bola dulu sebelum ni nak sorak pun seorang-seorang di rumah kan. Barangkali Zijia lawan Chen Long pun kita sorak-sorak bersendirian lah di rumah. Tapi pun jangan lupa untuk memberikan semangat kepada mereka. Kita pasang Zoom. Ramai-ramailah sorak sama-sama. Tapi kadang-kadang ada delay tu yang kacau tu. Kan? Okey. Kita akan saksikan bagaimana kehangatannya hari ini juga. Zijia menentang Chen Long. Ya. Kita akan berehat seketika. Sekembali ini kita ada siapa, Ali? Ya, The Locos. Yang juga dibawa oleh Alif Sata. Segalanya di Malaysia hari ini. Sukalah feel. You suka? Saya tentu tak keluar English. Maknanya betul-betul. So dia ada feel macam boleh go international antarabangsa tau. Ya, betul. Tu keluar I tu. Ya, I rasa pula dia ada feel ataupun vibe era penghujung 90-an. Oh yes. Zaman Kenny G, Dave Koz semua yang ada saxophone dan sebagainya. Adakah itu percaturannya? Mari kita tanya dengan Alif Sata dan kawan-kawannya The Locos di talian. Assalamualaikum. Okey, sebelum tu izinkan saya berpantun. Okey. Boleh ke? Boleh. Silakan. Okey. Tinggi-tinggi tiang telekom, tinggi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Itu yang bagi pantun tu saya andaikan dramanya ya. Betul. Pemain drum. Okey. Alif dan kawan-kawan barangkali dapat perkenalkan diri lah. Selain daripada Alif Sata tu kita tahulah kan. Okey. The Locos, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Saya gitaris Tom Cobain. Okey. Tom Cobain Yep. Ya. Saya Jeffrey. Saya bermain bass. Okey. Assalamualaikum. Saya Falik, main saxophone. Okey. Okey, Assalamualaikum semua dan saya Rajuan selaku pemain drum. Okey. Tekaan betul Eli. Alif Sata selaku vokal. Okey. Kita pun tak payah bahasa sebenarnya tapi kita dah tahulah ini percaturan yang terbaru, anugerah terindah ni. Macam mana boleh dapat idea untuk melakukan music video yang sebegitu cantik. Memang kena betul dengan muzik dia. Dan lagu pun best. Feel lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Orang rasa berbesar hati, rasa gembira betul lepas dan komen macam tu. Itulah dia, kita mesti yang visi untuk lagu ni. Kita betul-betul curahkan kreativiti kami. Lagu ni 2019 sampai tahun ni. Beberapa hari lepas baru kita berjaya untuk rilis lagu ni. Itulah dia direction dia. Memang kita nak bagikan feel international. Dan sama macam Ellie sebut tadi, dia ala-ala feel 90s R&B. It's really trying to bring it back to the old days.
Orang cakap 90s R&B tu adalah zaman muzik paling best. Itu kita nak kembalikan feel dan cita rasa lagu ni dan juga muzik video dia sama seiring dengan lagu dia. Ini dari muzik video arahan Gaz Abu Bakar. Patutlah. Okey. Tapi kali pertama lah nampak rambut Alif Satar selepet itu. Sebab nak ikut feel. Kadang dia mohawk bro. Ya. Okey. Baik. Video muzik ni sudah pun mendapat momentum di YouTube dan walaupun baru 5 hari dan antara saya tertarik dengan komen yang diberikan tu, ada yang mengatakan tak sangka Menteri Kewangan main drum. Gila jawab Menteri Kewangan. Ya. Boleh jawab sikit. Saya tak tahu. Rawang. Saya tak tahu muka saya sama ke macam Menteri Kewangan. Semua orang cakap je kot. Jauh lah sebenarnya. Tapi menarik lah tu. Saya sangat menarik lah. Tapi yalah, maksudnya orang tengok setiap satu pemain drum. Ya, setiap satu dilihat dia. Ini dia. Ya. Okey. Tapi memang puas hati dengan lagu Anugerah Terindah ni dengan cara penghasilannya semua memang puas hati kalian? Terima kasih. Ya, kita orang memang berpuas hati dan kita orang rasa sangat berbesar hati apabila lagu Anugerah Terindah ni dan bersama Alif Satar and the Locals adalah recording artis pertama Malaysia dan lagu Malaysia pertama yang ada kualiti Dolby Atmos di Apple Music. So siapa yang dengar lagu ini akan betul-betul dengar satu atmosfer dan pengalaman audio yang cukup berbeza kalau dengar dengan headphone. So boleh dengar di platform Apple Music dan semua digital music platform dan jangan lupa layan music video kami di YouTube Warner Music. Ya. Alif tak cakap pun dalam description ini, tak ada pun Dolby Atmos. Kalau tahu saya pasang kuat-kuat dekat rumah, pasang 5.1 channel tu kan. 5.1 tu lagi best. Betul. Home theater lagi best. Ya. Okey dan dengan masa yang suntuk ni mungkin salah satu daripada anggota The Locals boleh kongsikan. Ini lagu yang dikompos bersama kan, yang dihasilkan bersama. Jadi adakah ini memang semua bersetuju untuk genre seperti ini ataupun ada tweak di sana sini sedikit ketika proses tu berjalan? Okey, lagu ni memang kami buat bersama daripada awal dia dulu masa 2019 masa kami lakukan UK tour dulu. So masa tu kat situlah start kita orang punya first demo. Kemudian sampai bawa balik ke Malaysia. Memang direction dia, lyrics dia, melodi dan memang kami buat sama-sama dan kita orang setuju sama-sama untuk buat yang konsep macam ni. Dan kita orang sebenarnya ke tengah nak cuba hasilkan satu sound yang berbeza lah. Walaupun dia ada feels 90s tapi dia masih lagi kekalkan identiti The Locals macam mana bila orang dengar dia tahu itu adalah daripada Alif Satar and The Locals. Ya, betul. Okey. Memang kita raikan kehebatan ini. Syabas dan Tanya, semoga terus meningkat tontonan video ini. Kita doakan terbaik semuanya. Terima kasih, jaga diri ya. Thank you. Thank you. Thank you, Michai. Take care. Okey. Itu dia. Locals Anugerah Terindah dan pastinya menjadi senarai playlist lagu kahwin. Sudah tentunya. Okey. Esok kita akan bawakan menarik seni untuk kehidupan. Pastikan anda bersama kita di Malaysia hari ini. Dan pastinya di segmen kali ini kita nak bawakan kepada anda bermula Ogos ini MHI akan bermula dengan look, feel dan juga semangat yang baru untuk menghidupkan pagi anda. Dan dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan pengacara saya yang saya cukup hormat, Ellie Iskandar. Anda akan dirindui sebagai abang long kita. Terima kasih atas segala khidmat dan juga pengorbanan untuk Malaysia hari ini, Ellie Iskandar. Selamat berjaya. Selalu jumpa lagi. Assalamualaikum.